Hai, nama saya Vino. Saya seorang ejen insurans dan takaful berdaftar. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda 10 tips untuk memilih kad medical. Tips nombor 1, jumlah yang boleh diklaim dalam masa setahun sekiranya perlu admit di hospital. Had tahunan kad medik perlu berpatutan dengan kos medical semasa. Setiap kad medik mempunyai had tahunan, contoh RM 1 juta, RM 500,000 dan sebagainya. Ada juga yang menawarkan had tahunan yang sangat rendah, contoh 50,000 setahun. Anggaran perbelanjaan untuk rawatan kanser di hospital adalah di antara RM 80,000 hingga RM 200,000. Jadi had tahunan RM 50,000 tidak mencukupi. Tips nombor 2, pastikan kad medical anda unlimited. Tiada had seumur hidup. Ada kad medical yang mempunyai had seumur hidup. Contoh, jika had seumur hidup RM 1 juta. Apabila kita habis pakai had seumur hidup RM 1 juta tersebut, maka manfaat kad medical akan tamat dan kita tidak boleh pakai kad medical tersebut lagi. Manakala kad medical tanpa had seumur hidup, andai kata kita dah menggunakan RM 100,000 daripada RM 1 juta pada tahun ni, manfaat kad medical tersebut akan reset semula ke RM 1 juta pada ulang tahun polisi tersebut pada tahun hadapan. Jadi kita tidak perlu risau tentang had seumur hidup sebab kad medical kita unlimited. Tips nombor 3, kad medical perlulah guarantee renewal. Maksudnya, andai kata klien dah kena penyakit kritikal, syarikat insurans atau takaful perlu memperbaharui manfaat kad medical tersebut setiap tahun. Jangan dah kena penyakit, syarikat insurans cakap tak boleh renew ataupun dia charge loading, bayar ekstra sebab dah ada penyakit kritikal. Tips nombor 4, bilik. Contoh, jika room and board kita RM 200 sehari, nak upgrade ke room and board single room, contoh sehari RM 250. So kita kena bayar beza RM50 sahaja. Ada setengah kad medical kena bayar 10 hingga 20% daripada keseluruhan bil sebagai penalti hanya semata-mata kerana tak mengikut harga asal room and board dalam polisi. Bayangkan keseluruhan kos admission RM 100,000. Tuan kena bayar 10% iaitu RM 10,000. Banyak kan? Okey, tips nombor 5, cek senarai panel hospital. Sila semak hospital yang dekat dengan rumah atau tempat kerja anda ada dalam senarai hospital panel syarikat insurans tersebut. Sebab masa kecemasan, mesti kita nak pergi ke hospital yang terdekat dengan rumah atau tempat kerja kita kan, bukan yang jauh daripada tempat kita tinggal atau kerja. Okey. Tips nombor 6, jika anda seorang individu yang selalu keluar negara untuk tujuan pekerjaan atau suka melancong, anda perlu tahu sama ada kad medical anda boleh diguna pakai di luar negara. Tips nombor 7, perlu ambil tahu kad medical yang dicadangkan ada co-takaful atau co-insurance atau syarikat insurans cover keseluruhan bil hospital. Contoh bayaran co-insurance adalah sekitar RM 300 hingga RM 500 daripada keseluruhan bil hospital perlu di-cover oleh klien. Co-insurance dikenakan oleh syarikat insurans untuk mengelakkan klien abuse medical card. Dengan mengambil co-insurance, option co-insurance, bayaran bulanan juga akan menjadi lebih rendah berbanding dengan kad medical yang tidak mengenakan co-insurance. Tips nombor 8, berapa hari anda boleh menggunakan kad medical anda untuk rawatan inpatient? Kalau kena admit dekat hospital, berapa hari kita boleh pakai kad medical tersebut di normal ward atau di ICU? Inpatient coverage perlulah sekurang-kurangnya 120 hari dan ke atas. Satu lagi, berapa hari kad medical anda boleh diguna pakai untuk follow up treatment selepas discharge daripada hospital? Sebaiknya untuk follow up post hospitalization atau follow up treatment
Coverage perlulah sekurang-kurangnya 150 hari dan ke atas. Pre-hospitalization bills boleh claim ataupun tidak. Sebelum admit kat hospital, kita perlu melakukan investigation atau siasatan untuk diagnose penyakit ataupun punca penyakit tersebut. Sebagai contoh, MRI, CT scan, cek darah dan sebagainya. Lepas investigation, andai kata doktor advise kita untuk admit, syarikat insurans tanggung tak bil-bil investigation tersebut. Ada juga syarikat insurans yang bayar pre-hospitalization ataupun investigation bill, tetapi dia ada clause. Contoh, kalau keseluruhan bil RM2,000, syarikat insurans tersebut hanya menanggung RM500 sahaja. Tips nombor 9, kad medical perlu cover insiden yang tidak memerlukan hospital admission seperti rawatan daycare, outpatient accident treatment, outpatient kidney dialysis, outpatient cancer treatment seperti kemoterapi. Okey. Tips nombor 10. Senang dapat claim atau tidak. Okey, cek jumlah claim yang dibayar oleh syarikat takaful ataupun insurans tersebut. Macam mana nak cek? Anda boleh semak dekat halaman web rasmi syarikat insurans tersebut, audited claim payment record, dan bandingkan dengan syarikat insurans yang lain. So, supaya anda boleh tahu sama ada syarikat insurans tersebut memang bayar claim ataupun tidak. Okey. So, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekiranya tuan atau puan nak buat free policy review, dah ada policy tapi tak tahu faedah-faedah yang atau manfaat dalam polisi tersebut, tuan puan boleh contact saya, ataupun nak ambil insurans atau takaful untuk diri tuan puan ataupun anak-anak, sila hubungi saya. Thank you.